Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara-saudara, hadirin hadirat yang saya kasihi dan saya muliakan, alhamdulillah. Tentu sekali di permulaan ini kita memanjatkan syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya dengan izin, dengan rahmat, dengan inayah dan taufik daripada Allah Rabbul Alamin, saya dan tuan-tuan dapat berada di sini. Kita sama-sama dapat menyempurnakan maghrib secara berjemaah dan insya-Allah dapat pula mengisi ruang lapang sementara masuknya isyak pada jam 7.39 dengan perkongsian ilmu. Mudah-mudahan ianya sebagaimana yang kita doa setiap pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu bermanfaat, ilmu yang benar, ilmu yang betul. Dengan ilmu ni dapat melurus, dapat membetulkan tanggapan, fahaman kita terhadap agama ini, terhadap sejarah ini, khususnya kitab kita, kitab sejarah ni. Dapat menambah maklumat kita tentang sejarah Nabi SAW, utusan Allah ini. Okay? Dan semoga amalan kita diterima dengan, dan selain itu rezeki yang barakah, insya-Allah. Baik. Hari itu kita bicara pasal peperangan Mustalik. Kita bicara juga pasal hadisul ifk, fitnah yang diviralkan oleh orang-orang munafik, lalu termakan oleh beberapa di kalangan orang Islam juga turut menyebarkannya. Kan derita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sehingga membawa sakit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak dapat buat apa-apa melainkan menanti wahyu. Dia memang percaya isterinya, dia memang sayang isterinya, dia memang sayang Abu Bakar As-Siddiq. Dalam masa yang sama dia menanti perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala mengenai masalah yang dahsyat yang dialaminya secara peribadi. Kerana telah diviralkan yang isterinya Ummul Mukminin telah melakukan sesuatu yang tidak baik dengan sahabat. Baik. Itu kita telah bicara. Hari ini kita sambung di muka surat 437. Dan hukum-hukum yang dapat kita ambil, yang dapat diambil, yang jadi sumber istidlal daripada kisah perang Bani Mustalik ini, iaitu dibolehkan penyerbuan tanpa didahului dengan peringatan. Hari itu disebut ultimatum, tanpa peringatan, dibuat serbuan mengejut. Dari peristiwa ini maka terbitlah di sana hukum syarak, iaitu bolehnya atas kebijaksanaan khalifah atau amirul mukminin atau kerajaan untuk mengadakan serangan terhadap musuh tanpa memberitahu, tanpa didahului peringatan atas daerah yang telah sampai kepadanya dakwah Islam. Sana dah sampai dakwah Islam, boleh. Sedangkan negeri yang belum sampai kepadanya dakwah Islam maka wajib diserukan terlebih dahulu. Tapi yang kedua tu penting, negeri yang belum sampai dakwah Islam hendaklah diserukan lebih dahulu kepada Islam sebelum penyerangan dilakukan. Tapi Bani Mustalik ni sudah diserukan. Okey. Juga bolehnya dari segi sejarah dan perjalanan hidup Nabi ini, terutama peperangan Bani Mustalik ini, sahabat-sahabat semua,
timbullah hukum, iaitu bolehnya menjadikan pembebasan hamba sebagai mahar yang Rasulullah lakukan mengahwini Juwairiyah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pada Juwairiyah binti Al-Haris dalam peperangan ini, dan juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Safiyah binti Huyai bin Akhtab dalam peperangan Khaybar yang akan datang, yang akan dibicara pun sama juga. Dia punya maharnya ialah pembebasannya daripada tawanan, daripada perhambaan. Dia dibebaskan, dia jadi merdeka. Jadi kemerdekaan itu, merdeka itu sebagai maharnya. Dan di antaranya disyariatkan juga undian bagi masing-masing isteri yang hendak diajak bepergian. Rasulullah SAW nak pergi berperang, nak pergi bermusafiran, maka dibuat undian di antara isteri-isterinya, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW lakukan dalam peperangan ini. Dibuat undian, itu kita dah baca gitu kan. Undian tersebut jatuh kepada Aisyah, maka Rasulullah SAW pergi dengannya. Jadi dia tak ikut giliran biasa, diundi. Untuk pemusafiran berikut undi, macam itulah. Lalu dalam peristiwa peperangan Bani Muttalib ni jatuh kepada Aisyah, maka Aisyah yang dibawanya. Al-Waqidi, salah seorang sumber maklumat sejarah lah, tapi bagaimanapun banyak pertikaian sumber dia ni. Al-Waqidi menyebutkan bahawa Ummu Salamah juga ikut dalam perang ini, namun pendapat ini tidak benar. Tengok, pendapat ini tidak benar. Selepas dikaji oleh pengkaji-pengkaji sirah, pendapat ini tidak benar. Pendapat yang disebut oleh Al-Waqidi itu tidak benar. Penyertaan Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bolehnya wanita ikut serta dalam peperangan. Tengok tuan, penyertaan itu pun menjadi istidlal, menjadi bukti, menjadi istinbat, sumber hukum yang wanita boleh ikut join peperangan. Hal tersebut diterangkan dalam perang Uhud. Berikut batasan-batasannya bersama dengan had-had peranan wanita dalam peperangan. Di antara hukum-hukum yang dapat diambil dari kisah ini adalah ditetapkannya penegakan hukum sebat, cambuk tu sebat, atas orang yang menuduh orang lain berbuat zina, qazaf. Menuduh orang lain, jangan memain, dia termasuk dosa besar. Adanya hukuman sebatan. Juga dibolehkannya menjadikan bangsa Arab sebagai hamba, sebagaimana yang terjadi dalam perang ini. Sebab kaum Bani Muttalib pun Arab kan, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Dan ulama telah bersepakat ijma' bahawa barang siapa menghina Aisyah radhiyallahu anha, tengok ni tuan, siapa menghina Aisyah, ijma' ulama, menghina Aisyah radhiyallahu anha setelah turunnya ayat yang bebasnya diri Aisyah yang sabit dengan nas Al-Quran, lalu dia hina juga. Dia tahu ayat Quran ni, dia tahu ini firman Allah yang telah membersihkan nama Aisyah, lalu dia hina juga, maka dia adalah kafir. Jadi macam mana kita nak sebut Syiah itu Islam tuan? Terutama Syiah yang ekstrim, yang menjadikan zikirnya menghina Aisyah, menghina Abu Bakar, Umar. Kenapa alasannya? Kenapa dihukumkan kafir kepada orang yang menghina Aisyah, yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran yang membersihkan namanya, lalu dihukumkan kafir? Kerana apa? Kerana ia berarti telah menentang Al-Quran, menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di antara hukum-hukum yang dapat diambil dari peperangan ini, perang Bani Muttalib ini, adalah hukum al-azal. Azal atau azal, iaitu tidak meneruskan sperma di luar dalam jima' hubungan suami isteri, pancut di luar, senang cakapnya kan. Atas alasan masa tu tak mau dapat anak lah, anak dah ramai ke, cara bagi mereka nak menjarakkan anak ke, wallahualam kan. Tapi tu ada bahasan ni tuan, kalau takdir Tuhan nak jadi juga dia tu. Baik. Jadi dalam peristiwa ini rupanya ada kes azal ni. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya tentang hal itu, tentang hal azal ni. Nabi SAW mengizinkan dan bersabda, "Mengapa kamu tidak melakukannya?"
Tidak ada satu makhluk pun ditakdirkan hidup sampai hari kiamat kecuali ia akan hidup kalau Allah dah takdirkan hidup. Okay. Tapi bukan makna tidak boleh azal tu tuan. Okay. Oleh kerana itu jumhur ulama sepakat, tengok tu, majoriti ulama sepakat yang azal itu tidak letak dalam seperma lelaki, letak dalam nak sampai kelamin letak keluar kan, dibolehkan menurut jumhur ulama terhadap isteri dengan syarat tu tuan, ada hujung ayat tu, dengan syarat izin isteri. Kalau isteri tak izin tak boleh. Dalam kes tu pun detail Islam membahaskannya tuan. Baik, dalam peristiwa tersebarnya berita bohong tadi ni, berita palsu, tuduhan fitnah tadi ni terhadap dapat terungkap sifat kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila viral kes ini tuan, di sana nampak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia juga manusia. Dia juga manusia, dia bukan supernatural manusia, dia bukan Superman, dia bukan kan, dia juga manusia, dia juga terpengaruh dengan isu yang disebarkan oleh orang munafik terhadap isterinya. Walaupun beliau sangat memperhatikannya, memang dia tahu tak benar, tapi kan tidak mampu untuk mengungkapkan hal gaib. Rasulullah pun tak mampu benda-benda gaib seumpama ini, dan dia pun tak mampu nak mendatangkan wahyu yang telah terputus selama sebulan sebagai ujian baginya. Ini nak menunjukkan yang dia utusan Allah, Pak. Dia memang benar-benar utusan Allah. Dia bukan supernatural yang kasyaf yang boleh baca, tidak. Dia manusia. Tapi kedudukannya penghulu segala rasul. Kan? Sebulan dia nunggu. Jika sekiranya wahyu itu datang sebagai ilham dan bersesuaian dengan akal, tengok tu tuan, atau hasil daya fikiran manusia, tentunya beliau tidak akan terpengaruh ni. Dia boleh saja, tak boleh saja memerah fikiran, mencari idea, turunkan ayat, buat kan, segera saja menciptakan ayat tu, segera saja bertindak, cari ilham, cari idea nak mengatasinya. Tapi tidak, dia menanti ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan kebingungan kalaulah Al-Quran, kalaulah selama-selama ini hasil daripada pemikiran, dia tak kebingungan mengatasinya. Ada saja jalan keluar baginya, mencipta sesuatu untuk menghadapi fitnah itu. Tapi tak, dia juga mengalaminya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Dan tidak ada kuasa, tak ada keupayaan bagi Rasulullah untuk menurunkan wahyu, atau dan beliau juga tidak mampu untuk mendatangkannya serta menambahnya. Dia nak menambah pun tak boleh tuan. Dia nak menambah pun tak boleh. Mari kita renung ayat ni tuan. Ayat ni sangat penting direnung bersama. Surah Al-Haqqah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia, yakni Muhammad, mengada-adakan, mengata-ngatakan suatu tidak ada, atau mengada-adakan sebahagian perkataan atas nama kami, kalaulah Nabi buat sesuatu, mengatakan sesuatu atas nama Allah, ni Allah berfirman ni, padahal dia cakap sendiri, ini agama ni, padahal dia cakap sendiri. Kalau Muhammad menciptakan sesuatu, mengada-adakan suatu ajaran atau perkataan atas nama kami, atas nama Allah, nescaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, dan kemudian kami benar-benar potong urat nadinya. Kami benar-benar akan potong urat nadinya, mematikannya. Kalau Muhammad ni mengada-adakan sesuatu lalu dia sebut ni daripada Allah,
Begitu tegasnya ni tuan. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu, dari kami mematikan. Tak ada siapa boleh halang kami nak matikan dia dengan cara memutuskan urat nadinya. Apa pengajaran kita dapat ni tuan? Kalau Nabi pun tidak boleh mengada-adakan sesuatu atas nama Allah, apalagi kita. Lagilah tak bolehnya tuan, kan? Lagilah tak bolehnya. Ni utusan Allah, kekasih Allah ni. Allah beri amaran ni, kan? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhum bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajidin. Dahsyat ni tuan ni, direnung bersama-sama ni. Kau orang kalau faham ni tuan, dia takkan berani buat sesuatu, oh ini agama suruh, ini agama, melainkan dia mesti nak tahu ni ada dalil daripada Al-Quran tak, ada dalil daripada hadis Nabi ke tidak, dan hadis itu sahih ke tidak. Ya tak? Kan? Di zaman salaf dulu kalau orang bertanya ada dalil Al-Quran hadis, artinya orang tu memang selamat, dan orang memang selamat kerana ada perkataan itu. Sekarang ni kalau disebut ada dalil Al-Quran, ada hadis, jangan tanya macam mana dalil, tak? Oh, masalah kan. Dan tidak diragukan bahawasanya pergerakan tentera Islam di setiap penjuru Jazirah Arab dan tentangan mereka kepada kaum Quraisy di Lembah Badar serta tekanan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap jalur perekonomian Mekah dengan menguasai jalur perdagangan itu oleh orang Islam ni, ini semua menyebabkan terbentuknya kondisi kedudukan yang memaksa orang musyrik berjanji dengan orang Yahudi. Tidak ada cara lain lagi lah, melainkan dia cari ikhtiar alternatif supaya tidak ada gangguan perjalanan bisnes ke Syam. Tidak ada gangguan di Madinah ni, laluan utama ni. Melainkan dia terpaksa buat janji dengan Yahudi, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, yang terusir dari Madinah. Sedang sisanya berasal Bani Quraizah. Secara lahiriah mereka menghormati perjanjian kaum muslimin. Yang terbaki Yahudi ini Bani Quraizah. Namun pada hakikatnya mereka juga memendam rasa dendam terhadap orang Islam ni, serta berkeinginan untuk mengingkari perjanjiannya. Bani Quraizah ni ada keinginan, ada kecenderungan nak derhaka, nak belot terhadap perjanjiannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak balas balik rasa sakit hati mereka. Ya, lalu terungkaplah peperangan Ahzab yang akan kita bahas sebentar lagi. Okey. Baik tuan, sekarang kita masuk peperangan Ahzab, atau nama lainnya Khandaq. Ahzab ni akan disebut 2 kali setahun dalam perayaan umat Islam. Wahazamal Ahzab, wahazamal Ahzab. Ya tak? Diulang-ulang ni. Badar tak disebut, ada dalam Al-Quran, tapi Ahzab ni di syiar disebut. Perang Ahzab terjadi dalam bulan Syawal. Hari raya ni tuan ni, tahun ke-5 Hijrah. Menurut pendapat jumhur ulama, ni majoriti ulama, di antaranya Ibn Ishaq, Al-Waqidi serta orang-orang yang mengikutinya. Sedang menurut Az-Zuhri, Malik bin Anas dan Musa bin Uqbah, perang tersebut terjadi tahun ke-4. Al-Waqidi, Ibn Ishaq tadi kata tahun ke-5, tapi Zuhri, Malik bin Anas, Musa bin Uqbah memang bulan Syawal, tapi tahun ke-4 Hijrah. Sebenarnya tidak ada perbezaan di antara dua pendapat. Dia kata, ada perang, tak ada perbezaan. Mereka yang berpendapat bahawa perang itu terjadi pada tahun ke-4 kerana mereka menghitung bahawa perang itu terjadi pada tahun ke-4 kerana mereka menghitung bulan Muharram setelah hijrah dan tidak memasukkan bulan-bulan sebelumnya sampailah bulan Rabiul Awal. Maka perang Badar menurut mereka terjadi pada tahun pertama. Bila dikira sistem itu, perang Badar jadi tahun pertama, perang Uhud jadi tahun kedua, sedangkan perang Khandaq tahun ke-4. Satu lagi pihak perang Badar itu tahun kedua. Ya tak? Ini bertentangan dengan pendapat jumhur yang menetapkan kalender Hijriah dimulai dengan bulan Muharram setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tidak ada perbezaan di antara ahli sejarah bahawa perang Khandaq ianya terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Hakikatnya tak ada perbezaan. Akan tetapi Ibn Hazm mempunyai pendapat yang berbeza bahawa jarak di antara perang Uhud dengan perang Khandaq sekitar 1 tahun jaraknya. Berkisar 1 tahun. Pendapatnya ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang ditolak oleh Nabi untuk menyertai perang Uhud kerana usianya 14 tahun ketika itu. Lalu dalam perang Khandaq pula dia dibenarkan mengikuti perang kerana sudah berusia 15 tahun. Itu pun hujah yang menarik juga, kan? Namun Al-Baihaqi, ulama hadis ni kan, Ibnul Qayyim dan Imam Az-Zahabi dan Ibnu Hajar menakwilkannya bahawa perang Uhud usia Abdullah bin Umar baru memasuki 14 tahun, sedangkan pada peperangan Khandaq dia, yakni Abdullah bin Umar, berada pada penghujung usia 15 tahun. Ini sesuai dengan pendapat kebanyakan ahli sejarah. Jadi di perang Khandaq ni usia Abdullah bin Umar hujung 15, di penghujung 15. Okey. Perang Ahzab di Madinah termasuk salah satu lingkaran perseteruan ketenteraan di antara Islam dengan kaum Quraisy yang selama ni start daripada dakwah hari tu sampai Uhud, kan? Sampailah ni. Okey. Jadi tidak perlu lagi mencari sebab punca terjadinya perang ini. Akan tetapi hal-hal yang dapat menjadi punca terjadinya perang ini boleh kita terangkan di sini. Perang terjadi kerana dipengaruhi gagalnya Quraisy membebaskan jalur perdagangan Syam dalam perang Uhud. Hari itu tujuan penyerangan itu, Badar dah kalah, lalu Uhud dilakukan gagal juga, tidak berjaya juga untuk membersihkan laluan, jadikan laluan selamat ke Syam akibat Madinah masih dikuasai oleh Islam. Okey. Jadi mau tak mau, lanjutan daripada itu maka diteruskan dengan peperangan Ahzab ni, untuk memastikan laluan dagang Quraisy ke Syam selamat. Mereka telah membuat kerugian di pihak muslimin pada perang Uhud. Memang banyak kerugian besar yang dialami, akan tetapi mereka tidak mampu menghancurkan penuh kaum muslimin ni atau memasuki negeri mereka. Dia tak mampu nak masuk, malah lari. Di fasa ketiga perang Uhud dia terpaksa lari. Dan jalur perdagangan Quraisy masih cukup rawan, masih kelabu lagi ni, tak ada laluan selamat. Secara aktivitis pasukan Islam masih lagi menguasai, mampu lagi untuk menyerang mereka, baik di Madinah maupun di arah pedalaman. Dia tengok orang Islam masih kuat lagi, masih dominan lagi. Walaupun hari itu Uhud memang kita banyak merugikan mereka, tapi masih hari itu kita belajar Rasulullah hantar lagi kumpulan untuk menyerang, untuk pergi tengok, kan? Persempadanan. Kaum Quraisy berfikir untuk mengadakan penyerbuan secara besar-besaran. Oleh itu alternatif yang ada ialah kali ini misi besar-besaran, yang gunanya nak menghancurkan kaum muslimin di Madinah sampai ke akar-akarnya. Ni nak buat betul-betul clear punya ni, kan? Namun mereka yakin benar bahawa kekuatan mereka saja tidak mampu untuk memastikan misi ini tercapai. Kalau agak kita saja, orang Quraisy saja, dia yakin tak akan dapat capai. Mereka berfikir akan dapat mencapai impiannya jika Islam diserang oleh satu kekuatan yang padu, bersatu dalam satu barisan, satu blok, yang kuat, yang terdiri daripada komponen-komponen lain ni yang join. Tokoh-tokoh Yahudi semenanjung Arab telah menyedari pentingnya hal itu, daripada yang lainnya. Memang penting cara itu. Oleh kerana itu mereka bersengkokol, mereka pun join, mereka pun turut sama dalam nak memenuhi misi ini. Untuk join peperangan besar-besaran ni, dia pun join lah, bersekongkol dengan kaum musyrikin Arab ni untuk memerangi Islam, dan hendak mengarahkan satu pasukan luar biasa. Ini benar-benar luar biasa ni,
Benar-benar luar biasa, membabitkan bukan saja Quraisy tapi juga kabilah-kabilah di sekitarnya dan juga Yahudi, kan? Join sama dalam peperangan ini untuk mengarahkan bersatunya mereka ke arah Madinah ni, ke arah tentera Islam Madinah. Baik. Kesempatan itu datang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan orang-orang Yahudi Bani Nadir di Madinah. Apatah lagi Yahudi Bani Nadir kalah, lagilah berdendam. Maka berangkatlah sejumlah pemimpin Yahudi menuju Khaybar. Khaybar pun tempat Yahudi Bani Khaybar ni. Bermusyawarahlah sana, berbincanglah sana, Bani Nadir dah kalah ni macam mana. Kan? Di sana mereka mulai membangun kesepakatan dengan orang-orang Quraisy. Buat MOU dengan orang Quraisy dan kabilah-kabilah yang lain. Tengok tuan, kabilah-kabilah yang lain pun turut join. Mereka mengajak untuk merebut kembali tanah kelahiran, nak rampas. Ini atas nama nasionalisme ke, kan tak? Atas nama perkauman. Dan nak merampas balik harta benda mereka di Madinah akibat kekalahan perang hari itu, kan? Dengan Rasulullah Bani Nadir ni. Demikianlah delegasi mereka keluar menuju Mekah. Dah meeting-meeting di pihak Yahudi di Madinah, di Khaybar. Mereka pun bergeraklah. Hantar wakilnya Salam bin Abi Al-Haqiq, An-Nadiri, Bani Nadir lah ni, dan Huyai bin Akhtab An-Nadiri. Lalu mereka mengajak kaum Quraisy untuk memerangi kaum Islam dan berjanji akan bertempur bersama-sama. Kali ini dengan satu komponen besar, berbagai-bagai parti dalam tu berdalih bahawa syirik, yakni menyekutukan Allah, lebih baik daripada Islam. Allah lalu menurunkan ayat, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ini ayat ni sindiran, peringatan bagi kita ni tuan ni. Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang diberi sebahagian kitab? Siapa ni? Yahudi. Kan dia dapat dah ajaran-ajaran daripada Nabi mereka Musa, ya tak? Isa. Mereka percaya kepada Jibt dan Taghut, berhala ni, dan mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah bahawa mereka itu lebih baik, orang Quraisy ni lebih baik jalannya daripada orang-orang beriman. Padahal dia dapat kitab, dia pun kenal Nabi, kan? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Nabi. Ulama-ulama mereka bukan tak tahu, sumber tahu. Tapi dia boleh kata orang Quraisy ni lebih baik, lebih benar daripada orang beriman. Lalu kemudian mereka keluar dari Mekah menuju Najd. Najd ni daerah-daerah sekitar Jazirah Arab ni, untuk bersekutu pula dengan kabilah Ghatfan yang besar, untuk bersama-sama join bagi memerangi orang Islam. Jadi bukan saja Yahudi dengan Quraisy, Bani Ghatfan pun diajak sama join, kan? Dengan demikian terbentuklah persengkokolan yang dipanggil Al-Ahzab, penyatuan komponen, ya, yang digerakkan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir. Leadernya, injinnya Bani Nadir. Musa bin Uqbah menyebut bahawa delegasi Yahudi menjanjikan kepada Ghatfan, dalam perjanjian itu dia punya MOU-nya ialah dengan sebab Ghatfan mau join, maka Yahudi sedia memberikan separuh hasil buah-buahan Khaybar yang subur dengan kurma ni tuan-tuan, sampai sekarang sedia dengan sebab penyertaan Bani Ghatfan. Kita sedia untuk memberi separuh daripada hasil mahsul pertanian ni kepada Bani Ghatfan, dengan syarat ikut join kami memerangi Madinah, memerangi orang Islam. Wah, dia punya MOU, kan? Kita kena ingat tuan ni, Yahudi dari zaman Nabi lagi buat khianat ni, dari zaman Nabi lagi tuan. Hari itu kita dah pelajari dia ada perjanjian Rasulullah dengan orang Islam, dengan bukan Islam di Madinah. Ni semua terlibat dulu ni tuan ni. Okay. Tempat berkumpulnya tentera Quraisy dan sekutu-sekutunya di Marru Zahra, yang letaknya 40 km dari kota Mekah, 40 km daripada kota Mekah. Adapun yang menghadiri persekutuan itu,
organisasi ni, kabinet ni adalah sekutu mereka dari Bani Salim, join juga Bani Sulaim, Bani Kinanah, penduduk Tihamah dan Ahabish, Al-Ahabish. Ini semua ni perkampungan di sekitar Mekah lah ni. Kemudian mereka bergerak ke arah Madinah hingga sampai ke tempat pertemuan di sungai daerah Ar-Rumah di antara Jurf dan Zarabah. Sedangkan Ghatafan tadi, suku kaum yang besar tadi tu, dan Bani Asad pula lagi berhenti menunggu di Dhandin Naqmah sehingga sampai di Uhud. Imam As-Suyuti menyebut kabilah-kabilah Najd bersekutu. Kebanyakan mereka adalah pecahan daripada Ghatfan, Bani Sulaim, Bani Asad, Fuzarah, Asja' dan juga Bani Murrah. Ini semua bani-bani yang terlibat dalam turut serta dalam pemerangan Ahzab. Ketika orang Islam mendengar, dapat maklumat penyatuan persekutuan mereka ini, union ini, untuk memerangi mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan musyawarah dengan para sahabatnya untuk menentukan sikap, nak tentukan bagaimana nak menghadapi situasi ini. Itu adalah kebiasaan yang ditempuh oleh Rasulullah untuk meraih hati para sahabatnya dan supaya diikuti oleh orang-orang yang lain sesudah beliau, dan untuk mendapatkan idea cemerlang yang mana tidak ada wahyu dalam taktik perang serta berbagai masalah lainnya. Tentu sekali tujuannya untuk itulah pandangan-pandangannya, dan selain daripada nak menyatukan fikrah bagi menghadapi situasi, juga dalam rangka melatih mereka berfikir dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara sampai sekarang ni. Budaya musyawarah, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr, banyak lagi ayat tu. Dari situ akan muncul tokoh-tokoh pemimpin yang hebat, berpengalaman, dan supaya mereka merasakan tanggungjawab berkaitan dengan permasalahan umum dan penyertaan mereka di dalamnya. Bila ada meeting ni, jadi masing-masing beri perhatian, tunjuk serius, penyertaannya lebih sehati sejiwa, menyedari apa patut buat, menyedari situasi yang sebenar yang dihadapi bila ada meeting. Salman Al-Farisi memberikan pendapat untuk menggali parit di daerah sebelah utara kota Madinah untuk menghubungkan lokasi itu. Sekarang tak ada dah tuan, jadi bandar tuan, jadi bandar tuan. Jadi lokasi itu ialah di sebelah utara kota Madinah untuk menghubungkan di antara dua hujung bukit ni, Harah Wakim dan Harah Wabrah, dua bukit. Jadi tengah-tengah tu gali parit. Daerah ini satu-satunya daerah terbuka terhadap pasukan musuh. Adapun sisi lain adalah bagaikan benteng yang bangunannya saling berdekatan, dipenuhi dengan pohon-pohon kurma, dikelilingi oleh perkampungan kecil yang menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Kecuali laluan tadilah, laluan Harah dan Wakim ni memang kawasan Wabrah dan Hakim ni kawasan rata yang terbuka, maka di tempat itu digalikan parit. Okey. Tapi tuan, dalam nota tu ada tulis tuan, idea tu Salman Al-Farisi di luar-luar dibesar-besarkan. Cuba tengok dalam tu tuan, dalam catatan. Sebenarnya kata Fathul Bari tanpa sanad, kisah yang kononnya Salman Al-Farisi punya idea lah, Salman Al-Farisi punya bagus lah yang membuat idea ni sehingga Rasulullah pun respect lah kan. Tanpa sanad kan. Itu pentingnya buku ni, tanpa sanad. Tapi hakikatnya memang gali parit. Rasulullah pun turut gali parit, yang akan kita baca insya-Allah akan datang. Okey. Dan tidak ada yang menyangkal strategi pertahanan Madinah ini, iaitu penggalian parit ini, sehingga perang ini pun dikenali dengan Khandaq, iaitu parit. Kerana tentera sekutunya sangat besar, jumlah yang menyerang ini sangat besar. Sedangkan perang Uhud yang baru saja terjadi menjadi pelajaran yang sangat berharga. Banyak yang syahid yang itu. Parit sebagai bentuk benteng utama menahan terjadinya pertempuran secara langsung di antara musuh dan kaum Islam. Bila ada parit, kurang pertempuran direct. Dan juga
Madinah tidak dimasuki musuh. Kaum muslimin memiliki tempat pertahanan yang strategis. Bila ada parit ni, strategik kita ni. Yang ni tak berapa kita tahu sebab parit dalam. Parit tu dalam. Cuba tuan-tuan bayangkan zaman itu, zaman tidak ada JCB, zaman cangkul pun terhad, macam mana digali parit yang sekira-kira unta atau kuda pun tak boleh melompat. Dan yang dengan demikian, dengan cara parit ni mampu memukul mundur musuh. Musuh pun terpaksa undur, tak boleh nak menyerang ni, dan menyebabkan pihak musuh banyak menderita kerugian lantaran anak panah di balik parit, di seberang parit lempar dengan panah, jadi menyukarkan musuh. Lalu mulailah kaum muslimin menggali parit yang membentang dari Ummi Syaikhain di sebelah timur perkampungan Bani Harisah dan sebelah barat Midzat, yang panjangnya 5,000 hasta. Panjang 5,000 hasta tuan. Setelah 5,000 panjang tuan. Panjang. Kan? Kalau kita tengok hari ni macam tak munasabah, panjang. Betapa semangatnya orang Islam siang malam pagi petang. 24 jam berani. Lebarnya 9 hasta. Lebar parit 9 hasta tuan. Setiap 10 orang dibahagikan menggali 40 hasta. Setiap 10 orang 10 hasta. Kaum Muhajirin bertanggungjawab dalam penggalian di sekitar benteng Ratij di sebelah timur sampai benteng Zubab. Sedangkan Ansar menggali mulai benteng Zubab sampai ke Gunung Ubaid di sebelah barat. Itu ada dalam catatan 316 di sana. Ibnu Sa'ad dalam tawakatnya, dia juga dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Penggalian dilakukan tuan, dahsyat tuan. 10 orang untuk 40 hasta. Panjang parit 5,000 hasta, lebar 9 hasta. Dahsyat ni tuan ni. Kan? Projek penggalian parit tersebut dapat diselesaikan dengan cepat meskipun pada saat itu dalam keadaan dingin, musim dingin tuan. Dan kelaparan melanda Madinah, musim kelaparan melanda Madinah. Pada saat itu persediaan bahan makanan bagi tentera sangatlah sedikit, iaitu gandum yang diaduk dengan minyak yang sudah lama, yang sudah berbau lalu direbus. Kemudian mereka memakannya meskipun rasa dan baunya tidak enak, tak sedap. Bayangkan tuan, pengorbanan kan? Hal ini terdorong oleh rasa lapar yang melilit-lilit, dan kadang-kadang mereka tidak mendapatkan makanan kecuali kurma. Bahkan pernah selama 3 hari mereka tak makan. Untuk menguruskan parit 3 hari tak makan bah. Akan tetapi hangatnya iman, ini pentingnya tuan ni. Keimanan yang benar, yang mantap ni, boleh menghadapi cuaca dingin, dia boleh menghadapi rasa lapar yang dahsyat ni. Mereka sentiasa bekerja dengan giat mengangkut tanah di atas bahu-bahu mereka. Ada di antara mereka yang tidak menghiraukan dirinya meskipun seorang saudagar dan kepala kaum, ketua kampung ke ketua kabilah ke, tak hirau ni tuan. Hilang darjat tinggi rendah pendudukan ni, semua sanggup bekerja. Mereka semua bersama-sama dengan penuh semangat mengangkut tanah sambil melantunkan syair-syair untuk beri semangat. Rasulullah SAW juga ikut menggali bersama mereka dan mengangkut tanah hingga perut beliau dipenuhi debu dan berubah warna kulitnya dengan sebab debu tadi tuan. Kawasan tanah pasir debu. Beliau mengganjal perutnya, mengikat perutnya dengan batu-batu kerana lilitan, kerana kelaparan. Kerana lapar ni, ikat perut dengan batu. Bagi mengelakkan angin tak rasuk kan, tak masuk perut, kurang laparnya. Sedangkan para sahabat sesekali meminta bantuan kepada beliau untuk memecahkan batu-batu yang besar. Lalu beliau pun mengambil cangkulnya dan memecahkan batu-batu tersebut. Ini mukjizat. Sambil melantunkan syair bersama mereka, menunjukkan kegembiraan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara syair ini ada di sana. Ya Allah, kalau bukan kerana Engkau, kami tak kenal hidayah.
tak kenal sedekah, tak kenal solat. Ya Allah, limpahkanlah ketabahan dan ketenangan, mantapkanlah, teguhkanlah kaki dan tekad kami menghadapi musuh. Komplot musuh siap menyerang kita membawa bencana, namun kita tidak rela terhadap fitnah. Beliau memanjangkan suara di setiap akhir baitnya. Ini syair-syair untuk menimbulkan semangat kepada para tentera. Bukan syair-syair lawa, hiburan-hiburan cinta ni tuan. Kan? Itu sebab di sana ada perbahasan tentang lagu, tentang syair. Ya tak? Ada maksudnya diraih, syair-syair ni diraih. Tapi kena ikut prinsipnya. Kan? Bukan muzik halal-halal ini tuan. Okey, jadi saya kira cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung akan datang, kerana peristiwa ini memang sangat menarik. Mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada peristiwa ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.